Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Selamat datang kembali ke Josem Podcast. Dan hari ni podcast yang aku rasa mahal. Sebab apa? Hari ni kita lengkap berlima. Kalau sebelum-sebelum ni tak adalah sebelum ni. Kalau episod yang pertama Fendi tak ada join. So ini episod yang kedua. Dan kita shoot ni pun bulan Ramadan. Bulan Ramadan dan mahal lah hari ni. So sekali lagi aku memperkenalkan jejaka-jejaka Rahmah sekalian. Kita ada di sebelah kanan aku, kita ada Fitri berbaju pink belacan. Kita ada Yusri K. Aryu, ya, berbaju hijau. Dan juga semestinya Abang Mudi kita, Nazrul. Dan kita ada Fendi yang akhirnya dia join kita punya Josem Podcast. Dan pastinya saya, Syafiq Kat, Malakat Malam, semua yang saya, yang sensor semua saya lah. Okay, so hari ni sebab aku rasa waktu hang nak menjadi seorang suami, sebelum hang mau kata nak ke fasa yang seterusnya akad nikah lah kan. Kita sembang 2023 dekat Larut Cabin. Itu last. Lepas tu Larut Cabin. Mat. Okay, bercelenat lah macam tu lah lebih kurang. Anda susah lah nak jumpa. Lepas tu hang pun dah kahwin, hang pun tiba-tiba ada orang kata dikurniakan rezeki, dah dapat cahaya mata. So sebenarnya aku nak tahu jugalah. Maksudnya mungkin kami berempat ni nak tahu juga. Sebab waktu hang nikah tu mak ayah hang, family hang kena COVID. Ya betul. Family hang kena COVID. Dan Semua orang tahu. Dan macam mana waktu dia kamu dah tahu seminggu awal ke macam mana sebenarnya? Sebelum yang kamu decide nak call kita lah. Aku First aku nak ucapkan ribuan terima kasih kepada semua. Sebab adakan juga hari ni. Sebabnya susah nak jumpa masing-masing. So aku pun agak busy. Sekarang baru boleh datang ada dekat Ipoh. Berbuka hari ni. Hari ni pun boleh berbuka. So aku nak cerita sikit. Waktu kena COVID tu, aku dah tahu awal. Dalam 4-5 hari gitu. Okay. Cumanya aku tak tahu sama ada mak aku boleh. Maksudnya hang rasa macam boleh lah. Okay, faham? So aku tak tahu daripada kuarantin. So waktu tu agak sedih juga sebab family tak ada kan. Ada pun adik aku nombor 3 tu dengan nombor 4 je. Tu pun sebab dia orang tak ada kat rumah. So waktu tu yelah aku call korang kan. Aku nak tahu perasaannya macam hang rasa aku kena call dia orang. Apa yang hang fikir waktu tu? Anda rasa dia macam tak barat maksudnya. Tahu aku ni last ni waktu tu. Waktu tu aku dah tak tahu nak minta tolong kat siapa no. Faham? Waktu tu aku ada korang. Aku rasa waktu tu Josem je ada waktu. Aku rasa sebabnya makcik-makcik aku pun ada family masing-masing. So waktu tu memang kawan yang aku ada kau rumah. Kawan yang aku ada kau rumah. So aku tak ada fikir panjang. Esok aku nak nikah. Malam tu video call. Malam tu aku video call tu. Aku macam dia macam nak minta tolong esok betul aku nak nikah tak ada orang. Tolong esok faham. nak nikah tak ada orang. Memang random betul lah. Tiba-tiba balik kerja kan, video call kan. Ni kat kedai makan. Kau buat apa? Tengah berbuka. Aku baru balik kerja. Usut kat rumah kot tu. Aku kan cuti. Kamu 7 tahun kan? 7 tahun kan? 7 tahun. 16 tahun. Lepas tu yang dah call tu, dah decide apa semua tu. Kan mak yang tak ada waktu tu. Dia mesti rasa lain feel dia. Rasa sangat lain lah. Sebabnya waktu tu secara realitinya lah. Waktu tu apa yang bermain ke fikiran hang? Waktu tu memang aku nangis lah. Waktu tu aku tengah bawa kereta sebab malam tu ada macam lost harapan lah. Sebelum aku call korang, aku pergi rumah dulu nak ambil barang hantaran. Sebab mak aku dah siapkan semua. Barang hantaran. Uish. Benda dah siap dah. Ya, tapi dia tak boleh nak pergi. Waktu tu
Mak aku siapkan semua. Aku tak tahu Tapi apa. dia tak boleh nak. Mak aku tak boleh bagi. Oh. Waktu tu paling sedih. Waktu tu aku sampai rumah. Aku ingat lagi aku sampai rumah dekat depan aku parking. Aku nak masuk. Aku tengok mak aku kat atas. Oi. Mak aku tak boleh Tengok dari atas Tak lah. boleh turun kan, tak boleh Mak jumpa. aku dekat atas duduk dekat tangga. Mak aku cakap ambil ni, ambil yang tu, ambil yang tu. Mak aku cakap ambil ni, ambil Oi, so rasa tu. waktu tu memang aku rasa sedih. Sebab aku tak boleh peluk mak aku waktu Yelah sebab kita rasa benda Last tu kan? ada dekat, tapi kita tak boleh nak rapat. Ah. Kita tahu benda tu ada dekat, tapi kita tak boleh nak rapat Walaupun benda tu kan. bukan Sejauh. mak aku tak ada langsung. Dekat Mak aku jauh. ada. Cumanya aku tengok daripada jauh. Yelah, faham. Aku Oi. tengok daripada jauh. Tak, aku ambil barang semua. Aku waktu aku cakap dengan mak aku, Al minta maaf. Salah silap tu sebab yelah kita tak tahu Allah dah tentukan macam tu. So aku ambil barang semua. Lepas tu ambil tu mak aku tak boleh salam. Aku cakap Covid, daripada Covid. jauh lah. Aku cakap terima kasih sebab sediakan semua. Siap mak aku waktu tu dah siap iron baju. Ush. Baju tu semua aku iron lah. Baju nikah tu. Waktu tu memang dah last esok nak nikah kan. So dah Yelah, siap. yelah, Lepas betul lah. tu aku ambil, aku seorang pergi tu. Sebab orang lain tak boleh jumpa kan. Aku pergi seorang waktu tu. Lepas tu waktu dalam kereta aku menung. Aku tak tahu nak minta tolong aku. Ada, Itu semua waktu ada. ambil Semua kan tengok daripada aku. Tengok tengok dari jauh. Semua ada, semua tengok aku. Ha. Maksudnya dalam satu semua rumah. okey. Kan rumah aku tangga atas kan. Ha. Adik-beradik aku, ayah aku, mak aku semua ada atas. Dia macam sekadar melambai dari jauh je lah. Dia dekat tapi jauh. Dia boleh tengok tapi tak Benda boleh serumah tau. Ya. Benda serumah tau. Tapi dia tak boleh duduk dekat. Tu lah tak boleh. Ya kalau duduk dekat kawan-kawan. Nikah dalam Covid lah kau mak. Aku rasa sedih gila lah. Mak aku tak dapat datang. Lepas tu yang maksudnya kan kau nampak yang empat ekor ni kan. Apa harapan waktu tu? Maksudnya ini hero yang last kan, atau macam minta tolong diorang ni kan, atau memang Ya aku waktu tu aku fikir kawan yang paling rapat dengan aku, selalu ada dengan aku, korang berempat. Korang je orang yang last untuk aku minta tolong. faham. Lepas family kawan Memang tak ada. ada. Family aku ada je yang macam makcik-makcik aku ada balik. Cumanya penguat yang aku ada Penguat yang lain tu kan. sama aku waktu aku nikah yang ada tepi tu korang je. Waktu tu aku rasa. Waktu tu pakai ni pakai jubah. tapi time tu aku rasa macam punishment juga aku dalam dunia ni. Dia call aku apa? Dia call aku macam Waktu tu aku cakap apa? Kau esok China. Tak apa. Kau dia orang. Aku apa punishment macam tu. Sibuk lah motor ni. Itulah benda tu yang aku rasa kamu tak cerita kan. Sebab benda tu dia tahu-tahu jalan. Aku jalan. Jalan. Lepas tu dah nikah. Cuma aku nak tanya kan sebelum hang kahwin tu isteri hang mana dia? Dah ke sana kot. Apa perasaan hang ada orang yang dah memang cinta kan hang? Apakah yang ada jawab tak? Maksudnya sebab dia macam ni selalu lelaki yang akan beria untuk dapatkan cinta perempuan tu. Contoh macam ayah dia seorang cikgu dan dia mencintai hang dan tugas hang hanya untuk membalas cinta dia. Ya betul. So apa dia punya feel, apa yang hang buat? Sebab aku macam beli. Dia tu macam Share lah ilmu, apa yang hang just buat untuk membalas je cinta dia. Kenapa aku Romeo kena nasi goreng chicken chop ni? Sebab suasana. Ya. Okey. Dari sudut hang, apa perasaan hang, apa yang just apa je hang buat untuk dia isteri, sebab dia memang sayang hang dah pun. Okey. Waktu tu aku kerja sekali dengan dia.
Yang dekat Kuala tu ke? Kompok Leko ah. Kompok Leko. Tak sebut Kompok Leko mana lah. Kompok Leko mana? Tak tahu tak ada sebut lah. Okey, tak tahu. Kompok Leko. Kompok Leko umum. Kompok Leko. Tak ada declare. So waktu tu aku selalu gaduh dengan dia. Selalu gaduh. Ya. Okey. Pertama lah gaduh. Okey, gaduh. Okey. Okey, gaduh. Tambah lah Tengok. Nampak. Itu ni. Okey, yang pertama selalu bergaduh. Yang pertama selalu gaduh dulu. So, Okey. setiap kali aku jumpa dia mesti gaduh. Walaupun aku dah waktu tu dia dah habis. Walaupun aku kerja dengan Kompok Leko lah. So dia tak kerja langsung lah. Tapi dia selalu datang. Cik, ini mak. Aku selalu lah gaduh dengan dia. Lepas tu beberapa bulan juga aku tak kontak dengan dia. Okey. 2 bulan juga aku tak kontak dengan dia. Apa? So waktu tu dia rasa gelisah. Dia bagi tahu lah. Dia bagi tahu. Atau siapa tak ada gelisah. So waktu tu dia ada cerita kat aku Gelisah apa lah. perasaan dia waktu tu. Aku ni jenis tak ada perasaan. So kalau orang tu macam orang tu tengok macam tak nak, aku pun Okey je lah. okey lah. Layan je lah. Aku punya pemikiran sebab dia ustazah. So mungkin dia dah ada orang yang dia Faham. sebab kebanyakan yang aku jumpa semuanya dah ada orang. Kalau jenis cikgu lah ustazah ni kan. So aku pun move on. Lepas tu dia cari balik. Dia cari balik tu dengan cara yang lain. Dia cari saudara aku. Apa kah itu? Sebab saudara aku Oh, kawan main kabel pula. kawan dia. Kena gaduh, kena ada kabel. Okey. kabel. Dua. Okey. Kabel. Okey. So Pastikan kabel tu kena. kabel tu. Okey. So dia saudara aku tu kontak dengan aku. Kalau dia Saya dah tulis. Dia cakap aku yang isteri aku sekarang suka kat aku. So aku macam So aku suruh dia kontak lu. Dia tak isteri aku yang Kabel kontak lu. Benar. So aku biar lu. Tengok dia kontak petang tu aku rasa. Tiba-tiba ni dia declare yang okey, kita suka. suka. Okey, itu satu part. Yang part untuk menjadi isteri tu. Okey. The next step. Saya tengok malu tengok kat YouTube ni. Ni Haifa. Hai. Kamera. Hai. Untuk part jadi isteri tu first orang yang aku tanya ni. Ingin jadi Abang Faisal dalam resume aku lah. Function dia. Nombor 3 budak gemuk. Dah gemuk. Nombor 3 budak gemuk Kawan yang gemuk kan nombor 3 kan. Aku ni macam ada perasaan dekat isteri aku sekarang. So aku macam berbolak-balik sama ada nak proceed untuk menjadi isteri atau tak. Betul kau cakap apa? Betul an cakap aku kalau an rasa hati yang dah ada rasa untuk cinta dengan orang tu, an cinta. Belum ni. Bocor. Dia macam tu. Dia cakap gitu lah. Tapi ada point nombor 3 je. Dia nak jadikan cerita first aku jumpa ayah dia tu sebabnya tekanan daripada dia juga. Aku teman kan? Kami Bandung. Itu pun sama juga. Part tu nombor 4 makan. Okey. Makan, ajak makan Makan pom tu. Waktu tu first raya lu kan? Waktu tu bakar Tak, lagi kita pergi lah. dua je. Raya dengan Fitri. Makan koktel. Ya. Waktu first jumpa bapak mentua aku tu dengan dia lah. Itu pun bapak mentua aku tanya, yang mana satu nak kahwin? Nasi Hampir kena caras ni. Aduh. Waktu tu dah Bahaya tengok esok tu baru aku cakap dengan mak ayah aku. Aku tak cakap awal. Sebabnya aku pun tak ada confident juga benar nak kahwin tu. Macam mana hang boleh confident? Hang ni kau tak confident tapi hang macam yakin
go lah. Untuk ke fasa yang seterusnya. Macam mana nak pergi ke Satu step yang seterusnya tu? tekanan daripada isteri aku. Ha. So aku yang kedua aku follow the flow. Oh. Aku tak tahulah macam mana aku boleh cakap untuk mak Alun nak kahwin dengan dia. Itu. Oh. Aku ingat waktu tu aku tengah makan roti canai dekat Kota Lama Kiri. Ya. TikTok lah time tu, TikTok Aku lah. cakap dengan mak ayah aku lah. Aku ajak pergi makan. Cakap dengan mak ayah aku lah. Aku ajak pergi makan. Tu dia okey. Okey, mak ayah aku tanya ada duit tak? Aku cakap Macam bila bagi green light dah lah. Aku cakap aku tak ada duit langsung. Aku cakap memang aku tak ada duit langsung waktu tu. Lepas tu aku tak tahu macam mana rezeki datang. Aku pun dah keluar daripada Rompok Lekor. Sebab kalau duduk Rompok Lekor tu memang aku tak boleh nak grow. Memang susah lah untuk aku kahwin dengan dia. Dia pun tahu susah lah kerja dalam tu. So aku keluar daripada tu, rezeki aku dapat kerja sekarang. So rezeki untuk aku kahwin dengan dia. Itulah. So 2023 Hanikah. Sebelum tu macam Han memang dah kawan rapat dengan dia apa semua. First kenalan lah. Kawan dia. Aku tak lama. Kan Han tak lama, lepas tu Han terus jangan lama. Jangan lama. Azrul jangan lama. Azrul jangan lama. Azrul. Jangan lama-lama Jangan Limit setahun Kau bulan? Nampak, jangan lebih setahun. Ni dah berapa bulan? 12, 4. 3 bulan. 3 3 bulan macam ni 3 bulan. So jangan lebih. Tapi hang gaduh. Ada lah. Ada tertawa ni. Gaduh lah. Dia memang korek pula. Kita dah nampak flow dia macam mana. Family dah settle. Terusnya terus. Dan kami bertiga mungkin baling dadu lah. Okay. Apa-apa tanya nasihat abang. Jangan lupa point nombor 3. Point nombor 3 tu kena call dia. 2023 Han dah nikah. Bila Han dah masuk fasa menjadi seorang suami dulu. Suami. Apa yang mungkin dia macam nak share dengan kami berempat lah apa yang maksudnya apa benda yang berbeza sangat. Terlalu banyak perubahan. Apa yang beza? Antaranya kewangan lah. Okey. Tapi aku tak naklah menakutkan korang untuk yang nak berkahwin. Sebabnya kewangan ni Debu-debu kita boleh manage sebenarnya. Cumanya biasalah permulaan untuk berumah tangga. So starting tu lah. Struggle sikit. lagi satu aku duduk jauh dengan isteri aku. Asal mula-mula Permulaan kahwin. Aku duduk jauh. LDR. Aku duduk Ipoh, dia duduk Seli River. Oh yang berulang. Okey. Itu pun dah satu call juga. Sebabnya Sabtu Ahad aku nak ke sana. Okey. Ya, kena level isteri kan. Kalau awet tak pergi. So aku ke sana naik train dah banyak parah. So itulah aku punya cerita apa tu? Jadi Berjauhan. PJJ. PJJ. So PJJ. waktu tu agak struggle juga. Isteri aku pun banyak apa tu? Banyak isteri. Bukan. banyak Banyak ni. Ada stop dekat situ. Ada okey. Bawa-bawa rumah. Berpindah-pindah lah. Sebab Pindah. aku apa tu? Kerja Ni tak okey. Oh. So pergi ada satu last kali dekat satu rumah. Rumah tu kecil gila. Aku rasa mana besar bilik kita. Besar bilik rumah. Bilik kamu. Bilik kamu. Bilik kamu yang dekat belakang. Belakang. Dekat belakang kan? Rumah. Kenapa? Pasal tu. Kecil. Kecil betul. Tak, aku nak bayangkan kecil Waktu betul. dekat Seri River lah. Bilik air dapur. Aku struggle gila sebelum dapat Haifa. Waktu tu Haifa dekat dalam pokok ni. So waktu tu aku decide untuk duduk kat sana. Aku minta bos aku untuk cuti.
Aku ingat. Tapi kerja sebab kerja aku Jadi work from mana-mana home, boleh kan. So okey sikit lah untuk aku. mudah lah. Ya. Lepas tu aku duduk sana. Fleksibel lah kan. Aku ingat rumah tu bilik macam rumah tu dalam ada tandas. Oh, macam dekat Hong Kong, Taiwan tu. Ya. Oh. Aku ingat katil single Komplit tidur set dua. lah semalam tu. Tapi Dah kahwin. tapi sempit lah. Sempit lah. Kalau aku tu duduk. Situ makan, situ tidur, situ masuk. Situ aku ingat sini aku tidur katil, belah tepi ni apa tu? Mesin basuh. Oh, sempit kau ah. Depan ni dapur. Dapur. Oh. Ada dah rasa macam Waktu tu aku Sekecil tu berapa? ada tak rasa macam Wartawan. ada tak rasa Waktu macam tu gaganya alhamdulillah sebabnya isteri aku Down Sebab lah, isteri dia support, dia Ya. faham. Isteri tidak tak adalah dia memberi cinta tu, dia hanya membalas je. betul. Kamu tak nak ke? Sorry. Marah. Kami Okey, alhamdulillah memahami ni lah semua aspek. Dia faham situasi yang. Walaupun aku waktu tu aku Sebab setengah orang dia macam ni first kan. year aku kerja. So waktu tu pun duit tak berapa okey sangat no. Tapi masih boleh okey lah. Sebab hang baru-baru lagi kan. situasi hang time tu Family waktu tu mak situasi ayah hang pergi. time tu Sebab tiap kali aku tukar rumah mak ayah gaduh. Oh, dia pun support agak. Maksud mak ayah kamu pun. Tengok anak dia support. tukar okey selamat. lah. Dia tak ada menekan-nekan. Ya. Tu bonus tu. Mak aku pun okey, mak ayah aku okey. Waktu tu pergi tengok rumah aku. Gitu lah. Rumah. Tapi sebab aku tak boleh nak sewa area situ. Area situ kebanyakan rumah 3 bilik 1,200. Mak ai. Mak ai. Oh, Baik beli rumah aku. Tapi masalahnya duduk selim kan. Bukannya ada apa. Oh, faham. tak ada apa Ya. Sebab patut bini hang bekerja je lah kat sana kan. So Patut alhamdulillah bekerja je. sebelum dapat IFA. Sebelum dapat IFA tu kan. Boleh. So sebelum dapat IFA. Sebelum dapat IFA 3 hari sebelum aku kena pindah ke Ipoh. Isteri aku dah boleh pindah Ipoh. Okey. Rezeki dapat ke sana. Oh, Itu pun struggle kau. dapat tukar lah. Aku kena ambil ayah aku punya elak. Ayah mentua aku. Terima kasih bapak mentua sebab bagi pinjam Oh no. elak. So waktu tu barang-barang semua masuk elak. Bini aku tolong. Oh. Walaupun tengah sarap mengandung. Itu lagi kali ikut Pindah lagi barang. 2 minggu. Due. Tapi tiba-tiba sebab lah kemer barang mungkin. Dah kemer apa semua lepas tu pergi bergegan, Ipoh. nak, Pergi Ipoh aku tak ada rumah. Begitu lah. Aku tidur kedai. Aku tidur office. Aku tidur office lama kok. Sampai dia beranak. Dalam 5 hari tu. Ha? Semua office. dayah tu pun kat office Ha. dayah pun kat office juga Aku Tiga aku kerja semua hantar daripada dia. office lah. Sekening lah. So pergi office, letak barang semua. Okey. Terima kasih kepada bos. Dia Akmal sebab banyak support saya. So semua barang semua letak kat situ. Rezeki. Semua barang rumah aku semua letak kat situ. Lepas tu waktu tu kita orang aku dengan Daya kemer lah rumah. Kemer office kan. Okey malam tu. Malam 22 lah. Pukul 3 pagi. Sebelum tu kita orang kemer. Tidur. Tiba-tiba isteri aku lari pergi Bilik air. rupanya air ketuban dah pecah. Apa pergi hospital? Ya pukul 2 Malam pagi. tu. Pagi tu. Waktu tu pukul 2 pagi aku bangun. Lari aku yalah first time. Kita tak tahu macam mana. Yelah nak tahu. Panik. Bokok pula. Panik. Start engine terus bawa pergi hospital besar Ipoh. Sampai kena marah pula. Bukan sebab tak pakai Mas. tak pakai pad.
perempuan tak pakai pad sebab air tu penuh dekat Yang langit. itu ban ni. Oh. Penuh Yelah, dekat dia keluar lantai je lah. kan. Lantai penuh. Aku pagi tu aku basuh pula. Nak kena pergi basuh pula. Lepas tu banyak lah masalah waktu hantar. Aku nak pergi daftar, kena pusing balik ke sana. Kena pergi jauh pula. Tapi nasib baiklah bapak mentua aku ada. Oh, dia tolong lah. Dia datang pukul 3 pagi tu dia datang. Malam tu juga dia mendatang. Dia hantar air apa? Untuk Om Salin lah aku tak ingat. Air gula tu. Bukan. Air Air untuk bagi apa tu? Bagi Lawah. bukan bagi lancar Ah. dia punya tu. Lancar Tak lah. tahu lah. Aku tak ingat. Sudah mempermudahkan urusan lah. Tu doa ni. Tujuh telaga lah. Tak tahu lah kan. Tapi mak ayah. mak ayah aku datang. malam. Bapak tu. Mak ayah aku tak sempat datang. Faham? So malam tu aku tunggu. Dia dah masuk labor room. Pukul 6 pagi. Pukul 6. Pukul 6 tu aku balik jap. Tiba aku tidur. Tak jadi cerita lah. Ini masalah. Ini punca ni. Salah besar ni budak. Hello, awak ada mana? Allah, tidur lah dekat office. Sebab aku jujur aku tidur. Lepas tu dia kata dia dah masuk labor room. Yelah penat Kabut lah pergi. Sebabnya selalu orang cakap, sebab bos aku Hadi, anak dia 5 orang semua dia tak masuk. Dia penguat semangat lah. Tak Macam tu. sempat lah. Oh. So tak sempat masuk. So aku Tak sempat nak masuk. pergi ke hospital. Rupanya dia masuk kena tunggu pula. Oh, belum gila. Tapi itulah bukan Yelah betul. ikut Bukan. time pula. Bukaan tu baru berapa CM waktu. bukaan So tu. kena tunggu lagi. Aku ingat tak boleh masuk. Untuk aku support lah isteri aku. Tapi nurse tu tak bagi. Assist lah. Yelah. So aku duduk luar. Duduk luar, tunggu. Pukul 1 pagi, 1 tengah hari. Baru nurse tu panggil untuk aku masuk. Ya. Ya. Daripada pagi tu sampai ke tengah hari. Pasal aku masuk lunch tunggu tengah hari tu. Aku masuk. Lama juga dia drag. Masuk. Lepas tu bagi support lah. Untuk isteri aku. Waktu tu nak cerita kan, Di samping lah. isteri aku tengok baring tu. Aku terkejut masuk nurse ramai situ. Ada 8 orang Oh. intern. Intern? Semua tengok isteri aku nak bersalin lah. Aku macam terkejut. Tadi lah. So aku pun tunggu. Waktu aku support dia, aku ucap apa semua kan. Isteri aku keluar ke Haifa dalam keadaan yang tenang. Relax gila, macam tak ada sakit, aku tak tahulah. Mudah. Mudah lah So, cerita. Dia tak boleh pun- claim tak sakit kan. Waktu dah keluar, dia ambil iPhone, dia letak atas badan. Dayah sebab memang nak kena Dayah lah. haba Yelah. mak. Bagi apa tu? Aku rasa nak pensan waktu tu. Mungkin aku tak biasa tengok lakon banyak kan. So nasib baiklah aku tak pensan tu. Kalau tak, saya terkejut lah. Sudah. Aku duduk sebelah. Dah benar. Ini apa mana ni? So lepas tu aku keluar, aku call mak ayah aku lah. Bagi tahu yang seketul iPhone dah keluar. Settle. Gitulah. Haifa. Tapi kan satu benda, dia macam satu quotes yang macam aku jumpa. Hmm. Kan sekarang ni orang cakap kita boleh senang nak cari isteri tapi kita susah nak cari ibu. Tapi Fendi dapat benda tu. Isteri dapat, ibu dapat. So Fendi itu dapat ibu. satu quotes yang mungkin kalau zaman sekarang susah nak, orang kata susah nak jumpa, tapi fan dah buktikan quotes tu valid lah. Ya betul. Alright. Kan? Aku nak Rezeki ucapkan dia. ribuan terima kasih kepada isteri aku. Sila. The special bukan selalu. Sila. Kamera sini. Pen Yang ni kan? sini. Sini kamera. Okay,
Saya nak ucapkan ribuan terima kasih kepada isteri saya Nurul Hidayah sebab banyak berkorban dengan abang sepanjang kita berkahwin nak dekat 3 tahun. So terima kasih kerana melahirkan Haifah yang comel dan insya-Allah soleha. Amin. Amin. So Macam tu. terima kasih banyak-banyak. Alright. Haifa. Okay. Haifa. So kalau kita Kalau nak aku nak cerita sikit Oh, boleh? no, sila. This is your flow, man. This is your Okay, your boleh. part of the year. Last. Okay, sila. So waktu Haifah dah keluar. Okay. Waktu tu aku cari rumah sewa. Ini tragis lah. Aku punya cerita. Okay. Aku cari rumah sewa. Okay. So Yang kes. Okay. Sila. Okay, sila. So aku cari rumah sewa. Lepas tu waktu tu Haifah baru berapa bulan. Dalam Pantang. Okay. So lepas tu aku bawa sekali. Walaupun dalam Pantang, aku bawa sekali pergi jumpa orang tu untuk sign agreement rumah sewa. Pergi rumah orang tu. Lepas tu heboh. Untuk sewa rumah lah. Sebab aku nak duduk sana kan. Lepas tu tiba-tiba beberapa bulan sebelum dia masuk sekolah lah, untuk mengajar kan. Aku pergi rumah. Pergi. Ada orang lain duduk. Ada sewa lain lagi. Ada orang lain. Rumah yang sepatutnya yang sewa dah ada orang. Aku tanya abang, macam mana abang boleh duduk kat sini sedangkan saya dah sign kontrak waktu ni saya masuk. Sign agreement. Rupanya orang tu scam. Oh, nak duit lah cerita dia. Aku dah bayar deposit. Depo. Benar. Begitu lah. Itulah dugaan. So tragis lah. Maksudnya scam tu Dia bukan penyewa pun. juga ketua rumah Bekas tu. eh. Dia nak jadi bekas lah. Bekas. Dia Oh, on the punya way. On the way nak keluar tu, dia scam aku dulu. Ya, on the way bekas lah. Kiranya Ya. dia online lepas tu baru abang tu masuk. Tu Lebih. faham lah masuk. Ah. Dia nak cari duit. Angkat lori lah. Dia tak ada duit. Scam lah. Kamu pun tak depo. Tak ada duit. Dah lah. Sewa lah rumah ni. Oh. Contoh. Bukan semua. Aku tak takut semua, dia tak semua. jawab awak. Bukan semua. Tak semua. Bukan semua, semua. Tu Dia je, contoh. dia Dia je. Isteri saya pun menjawab awak. So kita buat penafian lah. Dia waktu aku pergi buat report sebab orang tu tanya lagi sekali ya. Okay, rewind. Tanya. Okay. Di mana? Apa? Sampai ke mana? Ini baju dia aku. Waktu tu aku pergi buat report sebab orang rumah tu suruh buat report. Aku pergi buat report dekat poli cakap, Abi dia panggil. wah. Ni. Angkat Dia Haifa. Angkat je dia. Ya Allah, seronok dia main taman. Video Penuh jadi kawan panjang sebab kamu. So aku pergi balai polis untuk buat report. Polis cakap orang ni dah kena tangkap. Oh, ya. Sebabnya dia dah scam banyak benda lah. Oh. Berapa lah rumah dia pergi scam kat orang. Tapi benda dia tak jual pun. Tak ada. Tak dapat barang. Barang owner dia jual. Barang dia tapi barang tu dapat dekat orang tu. Barang tu dapat. Dia jual barang tapi tak dapat. Dia kata nantilah dia bayar hantar. Sampai ke sudah dia. Waktu tu jugalah aku cari rumah sewa lain. Tapi dapat cepat ke atau ada delay sikit? Aku terpaksa pakai ejen. Oh, terpaksa. Sebab bila pakai ejen ni Lebih aku secure beritahu lah. orang lah. Okey. Sebab kahwin kan. So nanti kalau orang nak pergi rumah sewa, bila korang pakai ejen ni main sikit lah. Dia nak kena ni lah apalah. Oh, Fees apa faham. semua tu lah. Sebab dia extra So fees dah. terpaksa aku dah kena sekali. Takkan nak kena Untuk lebih sekali- secure lah. sekali. Untuk selamatkan So, daripada ditipu. Carilah ejen. Alhamdulillah dalam 2-3 hari kot dapat. So sekarang lah rumah. Alhamdulillah. Dan insyaAllah selesa alhamdulillah. Selesa lah. Berbanding Rumah ada lama-lama 3 ni. bilik okey lah. Amin. Okey lah. InsyaAllah. InsyaAllah
tahun depan Pilih masuk Haifah rumah tu. baru. Alhamdulillah. Dia kata Alhamdulillah. sebelum hang dapat benda-benda yang manis tu hang kena Ya. lalui benda-benda yang Lalui pahit benda-benda lah pahit. untuk Banyak sangat Dia pahit struggle tu. banyak sangat dulu pahit. lah. So Nak gembira macam ni. Jalan dia boleh beli berjalan kelipu sikit lah. Banyaklah benda. banyak benda lah. Kena ada. Selalu seorang-seorang kan. Ni Terima dah kasih ada berdua. kepada isteri yang support. Tak suka lah. Terima kasih sebab membahagiakan kawan kita. Ya. Terima kasih sebab membahagiakan kawan kita. Betul. Ya. Sebab kita nampak dia struggle daripada dia solo sampai sekarang Alhamdulillah. dapat family. So, Alhamdulillah lah. ya Episode dia. 35 minit. Satu ruang yang besar untuk kita buka Ya, untuk betul. Fendi sebab 3 tahun punya cerita. Ya. 3 tahun punya cerita. So Walaupun ini, aku punya ayat susunan itu tak apa? okey. Benda podcast kita. Kita bukan RTM. Ya. Bobo je. Benda bobo je. Yang ini aku. Menekan nampak. Menekan nampak. Satu benda podcast yang Joseph podcast sebab ni adalah dia adalah benda yang kalau istilah marketing kita nak dokumenkan dia. Ya. Satu benda yang mungkin dah tua nanti kita akan kenang lah benda-benda macam ni. Sebab kepahitan dalam hidup ni kalau tak ada berlaku, kita tak ada benda yang kita nak kenang Ya, lah. betul. Dan tak ada benda yang bila tak ada tekanan dekat kita tak boleh nak grow. Alright. So, terima kasih Fan. Satu nasihat, satu inspirasi, satu cerita yang sebenarnya kawan-kawan boleh ambil. Yang penting nak ajak jumpa bapak betul bawa si gemuk. Ya. Si gemuk. Nak tanya pendapat Nak makan si free. gemuk. Agak depan ni. Agak-agak siapa lepas sini pula lah. Okey, terima kasih guys sudah tengok. Doa lah yang baik untuk Josem semua. Ya. Dan Fan, last Amin, penutup insyaAllah. sebelum kita tutup untuk episod yang kedua ni. Ada ke kalau next time kita buat podcast, adakah hang akan join lagi atau mungkin tengok pada masa ke macam mana? Silakan. Okey. Untuk next podcast insya-Allah aku akan join. Okay. Tapi tengok kepada masa Keadaan. dan keadaan lah. Okey. Sebabnya yelah kadang-kadang isteri aku busy. Yelah, tak Anak aku tak menentu. sihat. Ya, faham. So kadang aku yang busy sini, aku tak ada kat sini lah apa semua. So first aku nak minta maaf dekat semua. Sebab Okay. kadang-kadang aku tak ada. It's okay. Tak ada masalah. Bila masuk dekat dalam grup tak boleh. So aku pun ada rasa fahamnya. bersalah kok sebenarnya. Okay, tak ada masalah. Tapi itulah Kami pun minta maaf. keadaannya sekarang. Yeah. Dah ada family. Begini dah. Tengok. Duduk main. Tapi sebenarnya benda tu okey je. Kami berempat kami faham keadaan tu sebab kami pun tak boleh nak cakap lebih-lebih sebab kami belum lagi mengalami fasa Ya, tu betul. kan. So kita boleh mampu doakan yang terbaik sahaja insya-Allah. Okey. Aku last. Okey sila. Aku nak mendoakan supaya Josem dapat isteri-isteri yang solehah Amin. dan terbaik untuk Amin. korang. Amin. Terbaik untuk korang. Amin. Ha. Orang kata Hidayah untuk aku seorang. Itu normal lah tu. Itu normal. Okay. So insyaAllah kita akan ada lagi untuk podcast yang akan datang. So insyaAllah kita akan cuba buat lah mungkin sebulan sekali ke 2 bulan sekali InsyaAllah lah. InsyaAllah untuk kita konsisten. So terima kasih Fitri, terima kasih Usop, terima kasih Nazrul, terima kasih Fan. Dan sampai jumpa lagi. Terima kasih kepada yang dah support kita. Terima kasih kepada yang komen dan terima kasih kepada yang dah subscribe kita. Okay, so sampai jumpa lagi. Bye-bye. Bye-bye.